Hello and Assalamualaikum. My name is Teacher Afiq and today kita akan buat pembentangan mengenai tajuk visual memory. Okay, first and foremost, what is visual memory? Visual memory is the ability to recall or remember the visual details of what you have seen is known as visual memory. Remembering face, sight words, and the appearance of a favorite cartoon you have only seen once are all the example of using visual memory skill. So apa kat sini adalah visual memory adalah satu kebolehan kita untuk mengingat balik semula apa yang kita dah nampak sebelum ni. Macam contohnya macam kartun tadi contoh kan Mickey Mouse, kalau saya just kata Mickey Mouse, kita semua tahu macam mana muka Mickey Mouse, macam mana bentuk dia, dia ada bulat untuk muka, bulat untuk telinga dua-dua dia. Sekarang kenapa visual memory itu penting? Visual memory penting is important because it allows people to remember and understand their visual environment. People use visual memory to remember important life event and small detail of their life. Maksudnya kat sini kenapa penting? Sebab kita menggunakan visual memory ni hari-hari dalam kehidupan kita. Maksudnya kita menggunakan visual memory untuk kita ingat apa tu lampu merah, kalau tengah bawa kereta lampu merah maksudnya apa? Merah tu apa? Warna apa? Macam mana warna merah tu? So daripada situ kita tahu merah maksudnya berhenti, kuning maksudnya bersedia, hijau maksudnya bergerak. Kebolehan lain visual memory macam untuk kanak-kanak biasanya kalau dia nak dekat sekolah, dia nak menyalin dekat papan putih. Dekat papan putih atau papan hitam dia tengok dekat papan depan, lepas tu dia akan pandang ke buku. Kalau dia tak ada visual memory, maksudnya dia tak boleh nak copy balik apa yang dia dah nampak dekat papan putih tu. So itu adalah sebab kenapa pentingnya importance of visual memory. Sini macam yang saya explain tadi, daripada children development, visual memory. Developing a good visual memory is an important stage of a child development. Children who struggles with visual memory may have difficulties with academic when they start school. Macam sebab tadi yang saya katalah, kenapa dia mempunyai kesusahan bila budak-budak ni mempunyai masalah visual memory. Bila kita ada masalah untuk copy apa yang cikgu tu ajar, kita ada masalah nak recall balik apa yang cikgu tu dah ajar tersebut. Apa yang cikgu ajar tadi kat depan tu kita tak boleh nak recall balik sebab kita tak boleh nak salin. So dekat situ kita dah akan ada kesukaran lah untuk kanak-kanak tersebut belajar. Di sini adalah aktiviti-aktiviti yang lazimnya digunakan oleh kanak-kanak yang menggunakan visual memory. Yang pertama sekali waktu mengeja spelling and remembering sight words, reading and reading comprehension, recognition of letters and numbers, quickly copying notes from board, forming mental image of a words like seeing a picture of a dog in their head when they see or read the words dog. So macam kat sini ini adalah yang contoh yang kenapa untuk kanak-kanak penting visual memory tersebut. Yang ini pula adalah contoh visual memory yang digunakan bukan sahaja pada kanak-kanak, maybe digunakan selain daripada setting lain, bukannya sekolah. Okay, yang pertama remembering location is important item, maksudnya dia punya kasut ke phone dia ada kat mana, ability to give direction, maksudnya kalau orang tanya toilet ada dekat mana, kita boleh bagi tahu. Oh, kita nampak toilet tu tadi ada dekat sebelah bilik A. So kita maklumkan macam tu. Remembering phone numbers, untuk kita ingat phone number, untuk kita tulis balik pun kita penting visual memory tu. And recalling memories. Recalling memory macam kita dah tengok, kita dah ingat, so kita boleh ingat semula benda tu dalam masa 2-3 hari lepas tu, kita boleh ingat balik dah. So itu pentingnya visual memory. Di sini pula adalah isu-isu yang lazimnya timbul apabila seseorang tu mempunyai kelemahan dari segi visual memory dia. Yang pertama, dia ada masalah untuk copy atau menyalin semula perkataan ataupun image. Dia mempunyai masalah untuk recognizing numbers, letters ataupun simbol. Dia akan jadi lambat dekat writing and reading. Yang lambat tu macam saya maklumkan tadi, untuk kenapa lambat? Sebab kita nak ingat balik semula tulisan ABC tu, macam mana nak ejak ayam, AYAM. So dia akan lambat sikit dekat situ. Seterusnya adalah bad reading comprehension or difficulty remembering details. Ini adalah sama juga. Poor spelling, sounding out every words when reading, poor math skill, mixing up common letter like P, Q, D, and B. Yang mixing up common letters ni, macam kita tahu P, Q, D dengan B ni bentuk dia sama je. Bentuk dia dua-dua hampir sama, cuma yang membezakan satu pandang depan, satu pandang belakang. So kalau dia ada visual memory problem, dia akan jadi confused. P pandang depan ke pandang belakang? D pandang depan ke pandang belakang? Di sini kalau dah ada isu, kita mesti ada cara untuk kita improvekan balik kita punya visual attention. Okay, so pertama adalah activity, kita attempt to visualize something unusual.
Okay, so yang pertama kita start with the words like alien, then describe apa yang kita nampak. So maksudnya kalau macam kita describe makhluk asing, alien. So dekat kepala kita, kita boleh cuba bayangkan alien tu macam mana. Color apa, mata dia ada berapa, dia punya tangan dia macam mana. So kita akan ajar budak tu untuk visualize barangan tersebut ataupun yang alien. Sebab kenapa dia pilih unusual, sebab bila mana alien tu dia tak ada salah. Kalau saya nak kata alien ada 10 kaki, tak salah. Ada juga, kemungkinan adalah alien yang ada 10 kaki. Kalau saya nak kata ada satu kaki, itu terulang. Okay, itu function yang untuk kita train balik otak kita. Yang seterusnya adalah recall what happened during the day. Ini biasa kita tanya hari ni macam mana lah. So dia akan cuba ingat balik hari ni apa yang berlaku. So kat situ secara tak langsung improvekan dia punya visual attention. Sorry, bukan visual attention, visual memory. So seterusnya adalah tengok gambar atau painting, lepas tu suruh dia describe balik apa yang dia nampak tadi. Lepas tu rhyming games adalah di mana dia punya macam kita main pantun lah. Yang belakang-belakang tu, itu pun boleh meningkatkan juga dia punya visual memory. Kemudian adalah matching games. Matching game macam kita main ingat card tu kan, yang kita tutup semua card, lepas tu kita flip-flip tu, itu adalah matching game. Seterusnya kita akan pergi kepada types of visual memory. Visual memory ada terbahagi kepada 3 jenis, iaitu short term visual memory, iconic memory dan juga long term visual memory. Visual Short Term Memory atau lebih dikenal sebagai STM adalah satu ability to retain visual information for only a few seconds so that it can be utilized in the function of ongoing cognitive tasks. Visual Short Term Memory is longer lasting and more durable than of iconic imagery. So kat sini saya bagi contoh. Kalau saya kata tadi, budak tengah nak menulis, nak copy balik apa yang berada di depan papan putih atau papan hitam, tak kisahlah. Okay, di visual memory tu dia akan menggunakan adalah short term. Kenapa short term? Sebab dia perlu ambil memori tu sekejap saja. Maksudnya dia perlu lepas dah baca dia perlu catat semula dekat buku. So benda tu sekejap saja berlaku. Tapi andai kata kalau dia nak recall balik pada esok hari, apa yang cikgu dia ajar semalam, itu dah dipanggil sebagai long term. Di sini adalah contoh visual memory situasi yang mananya kita akan menggunakan short term visual memory. So for example kat sini yang saya bagi adalah untuk ketika kita memandu kereta, kita nak ingat sign dekat belakang tadi yang lepas kita limpas tadi tu, apakah signboard yang kita baca tadi tu, adakah kita nak pergi KL ni ke belah kanan ataupun nak pergi masuk ke KL ni belah kiri. So itu adalah pentingnya visual memory selain daripada yang saya maklumkan tadi lah. Okay, yang seterusnya adalah iconic memory. Iconic memory, also known as visual sensory memory, is a unique and incredibly short-lasting memory type that can best be described through an example. Okay, untuk iconic memory biasanya kita akan ambil satu, dia punya beza dengan short term. Short term biasanya kita akan ambil jumlah yang banyak, kita akan ingat banyak. Tapi kalau macam visual iconic memory ni, kita akan ambil poin-poin yang senang kata yang penting atau yang detail je, yang memang ikonik untuk memori kita ingat. Contohnya macam kita, kalau kita tengok kereta laju dekat highway yang siung macam tu je. Okay, so kalau itu kita akan ingat balik tak kereta tu. Kita maybe tak boleh ingat sedetail-detail kereta, tapi kita boleh ingat maybe colour kereta tu ke, ataupun jenis kereta ke usually yang kita guna. Okay, so contoh kat sini saya bagi, apa ingat tak tadi kereta yang dekat slide sebelum ni, color apa? Walaupun ia tak adalah ikonik sangat, tapi at least kita ingat apa yang kereta sebelah yang slide sebelum ni tadi yang saya maklumkan. Seterusnya adalah visual long term memory. Visual long term memory berbeza dengan short term memory. Short term bermakna pendek, long bermaksud panjang. So visual long term memory adalah ability untuk kita recall balik image ataupun tempat yang kita dah lihat pada masa yang dah lama lah kita tengok. So contoh yang saya bagi tadi macam tadi, kalau contohnya budak tu nak menulis, dia akan tengok di papan putih dan dia akan terus copy kepada buku, itu dipanggil sebagai short term memory. Tapi kalau andai kata dia nak ingat balik pada keesokan harinya apa yang cikgu tu ajar semalam, atau apa yang cikgu tu tulis semalam, so itu adalah dipanggil sebagai visual long term memory. Other example of visual long-term memory is the recollection of an important day in the distant past, such as early birthday, graduation, wedding, and work skill you learned in your first job out of school.
Itu adalah contoh selain daripada yang saya bagi tadilah. Just untuk fun fact, bahagian otak yang biasanya terlibat dalam segi kita punya visual adalah kita punya visual cortex. Ianya terletak di belakang kepala. So usually kalau ada apa-apa masalah problem yang bukan berada di mata, usually doktor akan check dekat bahagian visual cortex tu, dekat bahagian belakang tu. So itu adalah di mana macam tu, kita tengok sini gambar ni, apple tersebut dilihat oleh mata. Mata adalah dia punya first level atau first area yang akan menerima image tersebut. Kemudian image tersebut akan dibawa dia akan dibawa oleh optic nerve ke bahagian visual cortex. Untuk visual cortex tu kita interpret apa yang kita nampak. Maksudnya kat situ dia akan start ingat balik itu apple tu colour apa, apple tu bentuk macam mana. So yang mata membawa maklumat tersebut, visual cortex yang akan translate maklumat yang kita dah lihat tadi tu. Maybe secara detail semuanya akan berlaku dekat visual cortex. So ini adalah simptom kalau ada neurological vision loss. Simptom usually melibatkan macam ada kerosakan ataupun di bahagian visual cortex tadilah, dekat bahagian kepala tadi. So kalau ada problem di situ, biasanya kita akan ada kekaburan, kita double vision, lepas tu kita asyik terlanggar-langgar dengan orang, kita ada masalah untuk depth perception, maksudnya jarak di antara sesuatu objek dengan sesuatu objek, kita akan ada macam kita confuse sikit lah kat situ. Contoh saya boleh bagi paling senang di antara kalau kita tengah bawa kereta, kita susah nak agak jarak di antara kereta depan dengan kereta kita. So ada kemungkinan kita akan macam berhenti terlampau jauh ataupun kita terlampau dekat ataupun kita terlanggar terus. So seterusnya ada fotofobia di mana kita akan ada masalah bila tiba-tiba ada cahaya yang terang dan kuat. So kat situ kita akan macam silau lah, senang kata orang kata. Now let's talk about causes of neurological vision loss. So maksudnya apa yang akan berlaku jika biasanya terdapat atau ada neurological problem lah yang melibatkan yang akan mengesankan kepada vision loss. So dekat sini yang pertama sekali adalah stroke. Yang kedua adalah traumatic brain injury, infection such as meningitis or cytomegalovirus. Lepas tu lack of oxygen such as near drowning or a heart attack which can interrupt the flow of the blood to the brain tumor or multiple sclerosis. So ini adalah benda-benda yang boleh menyebabkan vision loss lah daripada segi neurological yang di mana ianya affect kepada bahagian otak di optical vision tadi. Untuk visual memory development, dia biasanya bermula pada early 3 tahun, kemudian dia akan ada improvement yang banyaklah sehingga 12 tahun. Kemudian improvement tersebut mula steadily naik sehingga ianya peak, maksudnya paling tinggi kita punya visual memory adalah pada umur kita dalam 20-an macam tu. Selepas umur 20-an, kita punya visual memory tu akan lama-lama akan menurun. Sebab tu kalau kita lihat bagi mereka yang macam kanak-kanak, dia mempunyai memori yang kuat, dia senang ingat apa yang dia nak buat. Tapi bagi macam orang tua, kalau kita dah ambil, kita ambil umur 70 ke 80 ke, macam tu, biasa nak ingat anak atau cucu nama pun dia dah jadi macam sukar sikit. Sebab itulah kita kata kenapa dia punya visual memory tu makin lama makin steadily kurang. Tapi adakah bermakna visual memory ni tak boleh di-improve? Visual memory boleh di-improve dari berbagai cara. Sebagai contohnya saya maklumkan tadi ada kat mula-mula tadi, macam contohnya kita main memory game, sekarang kita main sudoku ke, ataupun kita main memory card games ke, game-game yang macam tu, secara tak langsung kita akan train kita punya visual memory. So maksudnya visual memory ni dia akan steadily turun, tapi kita boleh kontrol berapa banyak dia turun dalam satu masa. So kalau kita banyakkan main aktiviti macam mereka yang dah berumur 40-an ke 40 lebih ke, maybe bermain game yang menggunakan minda untuk yang membenarkan dia untuk menghafal, akan memberi lebih banyak kesan baiklah untuk mereka daripada mereka yang tak bermain. Jadi dengan itulah saja daripada saya untuk pembentangan mengenai visual memory. Harap apa yang saya bentangkan ni dapat membantu parents ataupun sesiapa sajalah untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai visual memory ni. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana melihat slide ini dan Assalamualaikum.